Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 8 akan menerangkan faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif iaitu teknik inside outside circle. Guru kamu pada hari ini ialah saya Nur Farah Nazirah binti Muhammad Fazli dan saya Nur Farah Farizah binti Azmi. Untuk induksi set, guru akan menunjukkan sekeping gambar kepada murid. Gambar tersebut adalah seperti berikut. Berdasarkan gambar ini, guru akan membuat sumbansaran bersama dengan murid-murid yang mana soalan-soalannya adalah seperti berikut. Apakah yang kamu semua faham mengenai gambar ini? Mengapakah timbul persoalan dalam diri mereka untuk membeli rumah? Dan apakah agaknya topik kita pada hari ini? Setelah mendapat jawapan atau tindak balas daripada murid, guru akan mengaitkan jawapan tersebut dengan objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid dapat menerangkan definisi tempat kediaman serta dapat menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman. Apa itu tempat kediaman? Tempat kediaman atau rumah ialah tempat tinggal yang dapat memberikan perlindungan, keselamatan dan keselesaan kepada ahli keluarga. Selain itu, tempat kediaman juga memberikan ruang kepada ahli keluarga untuk berkumpul dan berinteraksi selepas menyelesaikan semua aktiviti harian. Terdapat beberapa contoh tempat kediaman di Malaysia, iaitu rumah bangsa puri, rumah teres, rumah banglo dan rumah papan. Seterusnya, guru akan menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman. Seperti yang kita semua tahu, tempat kediaman yang baik dapat memenuhi keperluan fizikal, keperluan sosial dan keperluan psikologi. Tempat kediaman yang dapat memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan menunjukkan bahawa keperluan fizikal penghuni telah pun dipenuhi. Di samping itu, penghuni juga dapat memenuhi keperluan sosial apabila mereka dapat melakukan aktiviti di tempat kediaman. Dan dari aspek keperluan psikologi pula dapat dipenuhi apabila penghuni berasa tenang dan selamat. Oleh itu, dalam membuat pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman, penghuni perlulah mempertimbangkan beberapa faktor agar dapat memenuhi keperluan mereka. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat kediaman ialah keperluan, pendapatan, keselamatan dan kejiranan. Faktor yang pertama ialah faktor keperluan. Tempat kediaman seharusnya menjadi tempat berteduh daripada hujan dan panas, dapat berlindung daripada pelbagai jenis jenayah seperti rompakan dan bencana seperti kejadian tanah runtuh. Selain itu, tempat kediaman juga perlulah menjadi tempat berinteraksi antara ahli keluarga ataupun rakan-rakan dan menjadi tempat untuk penghuninya melaksanakan aktiviti harian. Tempat kediaman juga perlulah menepati keperluan keluarga yang berbeza-beza, termasuklah saiz keluarga dan ciri khas ahli keluarga seperti ahli keluarga yang kelainan upaya iaitu OKU, tua dan uzur. Sebagai contoh, untuk keluarga yang bersaiz besar, mereka digalakkan untuk memilih rumah yang lebih besar dan mampu memberikan keselesaan kepada semua ahli keluarga seperti bilik yang mencukupi. Bagi keluarga yang mempunyai ahli keluarga yang berciri khas pula, mereka amat digalakkan untuk tinggal di rumah teres satu tingkat. Hal ini kerana pemilihan rumah teres satu tingkat dapat memudahkan ahli keluarga yang uzur dan OKU ini dapat menjalankan aktiviti harian mereka dengan selamat dan selesa. Bukan itu sahaja, pemilihan tempat kediaman juga perlulah berdasarkan kemampuan keluarga. Hal ini dikatakan demikian kerana
salah satu perbelanjaan bulanan yang tinggi bagi kebanyakan keluarga ialah bayaran untuk tempat kediaman. Selain itu, setiap individu digalakkan untuk mengukur baju di badan sendiri sebelum membuat keputusan dalam pemilihan tempat kediaman. Peribahasa Melayu ini memang indah dan puitis serta mendalam maksudnya. Ia menggambarkan bagaimana seseorang perlu menjalani kehidupan sepadan dengan kemampuan diri sendiri. Hakikat menunjukkan peribahasa ukur baju di badan sendiri semakin dilupakan, sama ada kita sedar atau tidak. Kita kebanyakannya mengukur baju di badan orang lain. Akibatnya, ia akan mengundang pelbagai implikasi kewangan, khususnya bebanan hutang. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan situasi kini, keluarga yang berpendapatan tinggi cenderung memilih tempat kediaman di lokasi yang strategik, saiz yang besar serta mempunyai infrastruktur yang pelbagai dan berteknologi tinggi. Bagi keluarga yang berpendapatan sederhana dan rendah pula, mereka boleh memilih jenis dan kawasan tempat kediaman mengikut kemampuan mereka. Di samping itu, faktor keselamatan juga merupakan salah satu faktor yang penting dalam pemilihan tempat kediaman. Tempat kediaman yang memenuhi aspek keselamatan seperti bebas daripada jenayah dan berhampiran dengan balai polis dan balai bomba perlulah diutamakan dalam proses pemilihan tempat kediaman. Selain itu, tempat kediaman yang dilengkapi dengan kawalan keselamatan seperti pengawal keselamatan, sistem pencegahan kebakaran dan pemasangan jeriji tingkap dan pintu dapat meningkatkan lagi keselamatan tempat kediaman daripada kebakaran dan rompakan. Akhir sekali, guru akan menjelaskan faktor yang keempat iaitu kejiranan. Aspek kejiranan amat dititik beratkan semasa memilih tempat kediaman. Hal ini dikatakan demikian kerana jika jiran mempunyai status dan sosioekonomi yang sama dengan kita, interaksi dan perhubungan mesra lebih senang terjalin. Sebagai contoh, jika kita melihat di kawasan perikanan, kebanyakan rumah di kawasan tersebut didiami oleh para nelayan. Justru itu, suasana kejiranan di kawasan tersebut semestinya akan berlaku dalam keadaan yang penuh harmoni kerana mereka saling memahami antara satu sama lain disebabkan oleh status pekerjaan yang sama. Mereka juga akan sering berkomunikasi antara satu sama lain terutamanya dalam membincangkan hal pekerjaan mereka. Aspek kejiranan juga dianggap sebagai satu perkara yang penting kerana jiran akan menjadi orang yang paling dekat yang dapat membantu kita sewaktu kita ditimpa kesusahan. Jiran yang baik akan dapat mewujudkan suasana tempat kediaman yang harmoni. Seterusnya, guru akan menyuruh murid untuk melakukan satu aktiviti iaitu aktiviti Inside Outside Circle. Aktiviti ini dilakukan bagi mengukuhkan lagi kefahaman para murid mengenai topik yang dibincangkan. Jom kita lihat satu video animasi bagi menjelaskan proses pelaksanaan aktiviti ini. Terdapat 5 langkah untuk melaksanakan aktiviti Inside dan Outside Circle. Langkah pertama ialah murid akan dibahagikan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan pertama dan kumpulan kedua. Kemudian, murid yang berada di kumpulan pertama akan membentuk satu bulatan kecil manakala murid yang berada di kumpulan kedua pula akan membentuk satu bulatan besar. Seterusnya, setiap murid di dalam setiap bulatan hendaklah berdiri secara bertentangan antara satu sama lain. Langkah keempat, guru akan memberikan sekeping gambar kepada murid yang berada di dalam bulatan kecil. Murid tersebut perlulah berkongsi idea dan fahaman mereka mengenai gambar tersebut berdasarkan tajuk yang telah dipelajari kepada pelajar yang berada di hadapan mereka.
Murid dalam bulatan kecil dan bulatan besar akan membincangkan apakah jenis tempat kediaman yang sesuai dipilih oleh keluarga berkenaan berdasarkan 4 faktor yang telah dipelajari. Ini adalah contoh gambar yang guru akan berikan kepada murid yang berada di dalam bulatan kecil. Langkah kelima, murid yang berada di dalam bulatan kecil hendaklah bergerak mengikut arah jam dan berkongsi idea serta fahaman mereka kepada murid yang berada di dalam bulatan besar. Langkah keempat dan kelima akan dilakukan secara berterusan sehingga kesemua murid selesai melakukan aktiviti ini. Setelah selesai aktiviti dalam kumpulan, guru akan mendapatkan respon daripada murid mengenai apakah faktor utama yang menjadi pilihan murid untuk keluarga tersebut. Guru juga akan membuat rumusan kepada aktiviti yang dijalankan. Guru akan membuat penilaian terhadap murid dengan melihat sejauh manakah kelancaran penerangan yang dilakukan oleh murid ketika guru menyuruh mereka untuk menerangkan kembali tajuk tersebut bagi memastikan kesemua murid faham mengenai tajuk yang telah diajar. Guru juga turut menerapkan elemen merentas kokurikulum dalam rumusan tersebut. Sebagai contoh, guru menyatakan kepada murid-murid bahawa mereka perlulah bersyukur dan menghargai tempat kediaman yang ada. Ini kerana ramai di luar sana yang masih belum mempunyai tempat kediaman yang sempurna. Akhir sekali, sebagai rumusan pengajaran, guru merumuskan bahawa kesemua murid dapat memahami mengenai definisi dan faktor pemilihan tempat kediaman. Guru juga turut menyatakan bahawa murid telah menunjukkan beberapa nilai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, iaitu nilai kerjasama, hormat menghormati dan nilai keberanian. Sekian sahaja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan 8 yang terdiri daripada Farah, Ishki, Hakim dan Fariza. Sekian, terima kasih.